Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setinggi-tinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan dan mengurniakan dengan nikmat serta anugerah kepada kita semua. Lebih-lebih lagi kita berada dalam kehidupan bulan yang paling ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh orang yang beriman, iaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah dalam bulan Ramadan ini dengan ketakwaan dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berbelah bagi. Juga syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dapat menjalani ibadah dalam bulan Ramadan dengan baik dan tenang, walaupun kita berada dalam situasi yang agak baru dan getir dalam suasana COVID-19 ini, dan mudah-mudahan ianya adalah suatu perkara yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan amal ibadah kita ini untuk diangkat penyakit COVID-19 yang melanda bukan hanya di Malaysia, bahkan di seantero dunia. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, apabila berbicara berkenaan tentang Ramadan, maka pada kebiasaannya kita akan berbicara soal perintah kewajipan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu menerusi ayat ke-183 suratul Baqarah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang seterusnya, iaitu pada ayat 185 suratul Baqarah, yang mana ianya merupakan satu ayat yang menunjukkan secara jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dan bulan Ramadan ini di antara sebab utama menjadi kemuliaan berbanding dengan bulan-bulan yang lain adalah kerana Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Dalam bulan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, majoriti di antara kita meningkatkan jumlah bacaan Al-Quran sehari-hari. Sebelum daripada ini mungkin ada di antara kita yang satu hari satu helai. Tetapi dalam bulan Ramadan menjadi kebiasaan satu hari boleh menghabiskan sekurang-kurangnya satu juzuk, sama ada dengan pembacaan individu maupun melalui tadarus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, ianya merupakan suatu perkara yang sangat baik, yang sangat bagus dan perlu untuk kita melazimi dan istiqamah melaksanakannya. Namun begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ingin melihat dan sedikit membincangkan berkenaan tentang Al-Quran diturunkan kepada manusia bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran bukan hanya untuk dituturkan di bibir-bibir, tetapi ada beberapa tuntutan daripada Al-Quran terhadap kita menerusi tujuan Al-Quran diturunkan kepada kita itu sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dengan kita menyadari dan mengetahui berkenaan tentang apakah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya tersebar sehingga kita pada hari ini,
sedikit sebanyak mudah-mudahan dapat membantu untuk kita lebih segar dan lebih kita merasakan kecintaan, apatah lagi untuk kita menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan beriman kepada Alkitab, iaitu Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, menerusi beberapa ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka para ulama mengeluarkan ada tujuan-tujuan tertentu yang Al-Quran ini diturunkan kepada manusia pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, yang pertama disebutkan diturunkan Al-Quran kepada manusia bertujuan untuk menjadikan manusia kukuh dan teguh pegangan akidahnya, lantas keimanannya juga adalah keimanan yang betul-betul padu dan betul-betul sempurna. Ini yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang ini kita boleh lihat berdasarkan dengan beberapa ayat Al-Quran, antaranya para ulama menjelaskan bahawa ianya boleh kita fahami berdasarkan dengan ayat yang kedua surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada sebarang keraguan kepadanya. Apabila sebut berkenaan tentang iman, yakin, percaya, rasa, maka salah satu lagi perkara yang perlu untuk ada adalah la raiba fi, tidak ada sebarang keraguan dan tidak ada sebarang perkara yang boleh menjadi kesangsian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca Al-Quran, kita dalami ayat-ayat Al-Quran, kita mentadabbur setiap kalimah-kalimah daripada Al-Quran, yang ini menyaksikan bahawa insya-Allah keimanan seseorang itu akan teguh dan akidahnya juga adalah akidah yang tulen. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selain daripada itu, apabila kita melihat juga dalam ayat pertama suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berkenaan tentang turunnya Al-Quran ini adalah untuk membersihkan dan menyucikan pemikiran-pemikiran manusia yang sesat, yang keliru, agar dia lurus dan tetap dengan pegangan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Yang ini disebutkan dalam suratul Kahfi ayat yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada juga dalam ayat yang lain, antaranya kata Allah Subhanahu wa taala menerusi surah An-Nahl ayat yang ke-102. Ayat ini juga menjelaskan berkenaan tentang Al-Quran ini liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Apa maksudnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran untuk menetapkan, menthabitkan orang-orang yang beriman ini dengan petunjuk, dengan berita gembira kepada mereka yang beriman ataupun mereka yang muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang pertama. Kalau nak cerita berkenaan tentang apa tujuan manusia diberikan kepadanya Al-Quran, adalah untuk memperteguhkan dan menyempurnakan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu dan sangsi. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Al-Quran diturunkan sebagai penjelasan berkaitan dengan hukum hakam ataupun berkaitan dengan disiplin sebagai seorang manusia dalam melayari kehidupannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita melihat suasana pada hari ini, ramai yang berkata yang berkaitan dengan standard of procedure, iaitu SOP. Kan? Cerita berkenaan tentang SOP, maka Al-Quran adalah SOP ataupun standard of procedure yang perlu untuk diselesaikan ataupun yang perlu untuk diikuti, yang perlu untuk diikut secara tepat untuk menyebabkan kita berada dalam kehidupan yang betul-betul baik, seumpama yang Allah Subhanahu wa taala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Jadi, yang kedua ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran diturunkan
untuk manusia dapat menguruskan kehidupannya dengan kehidupan yang baik berdasarkan dengan hukum hakam, peraturan dan perkara-perkara yang didatangkan dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini termuat di dalam ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya." Tuan-tuan, dan demikian kata Allah Subhanahu wa taala, kami menurunkan Al-Quran dengan hukumnya ataupun dengan peraturan-peraturan yang dijelaskan. Dan sudah barang pasti apabila hukum Al-Quran ataupun hukum daripada Allah Subhanahu wa taala diikuti, maka sejahtera seluruh kehidupan manusia di bumi ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi dipetik melalui surah Ar-Ra'd ayat ke-37. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara ketiga yang boleh untuk kita bincangkan secara ringkas pada pertemuan kali ini adalah yang berkaitan dengan tujuan Al-Quran didatangkan kepada manusia untuk manusia mengetahui dan memilih jalan kebenaran serta menolak kebatilan ataupun kesesatan. Yang ini ayat yang kita bacakan pada awal tadi, ayat ke-185 suratul Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang inilah di antara tujuan Al-Quran diberikan kepada manusia, dianugerahkan kepada manusia untuk manusia menguruskan kehidupannya, memilih jalan kebaikan, memilih jalan kebenaran, memilih jalan keimanan dan ketakwaan, dalam masa yang sama menolak segala perkara yang taghut, kesesatan dan perkara-perkara yang tidak mengikut jalan yang diberikan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca Al-Quran, kita melihat berkenaan tentang isi kandung Al-Quran untuk kita berada pada jalan kebenaran dan kita dijauhi daripada jalan kesesatan. Maklumlah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam keadaan suasana pada hari ini kita menghadapi cabaran yang sangat hebat, khususnya cabaran dari sudut pemikiran. Resapan racun-racun daripada musuh masuk dalam rongga pemikiran manusia, antaranya melalui fahaman sekularisme, melalui fahaman liberalisme dan fahaman-fahaman yang lain, dan ini menyebabkan manusia yang namanya Islam, yang namanya beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi perilaku mereka dan cara fikir mereka bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sangat-sangat kita kesali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seterusnya perkara yang keempat saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dalam ruang waktu yang sedikit ini adalah berkenaan tentang Al-Quran. Tujuan diturunkan kepada manusia sebagai pembimbing manusia keluar daripada kegelapan kepada cahaya. Kegelapan di sini boleh juga diertikan dengan kekufuran ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan taghut, sesat. Apabila Quran datang kepada manusia, manusia yang berada dalam kelompok gelap, kelompok zalim dan perkara-perkara yang lainnya akan bertukar dan terdorong kepada perkara yang berkaitan dengan nur. Nur di sini boleh kita ertikan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini disebutkan melalui ayat Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-16. Surah Al-Maidah ayat ke-16 kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumat wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai jalan petunjuk kepada manusia untuk menemui as-salam, kesejahteraan dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka
daripada zulumat kepada an-nur. Dan inilah perkara-perkara yang perlu untuk kita perhatikan. Orang yang dengan Al-Quran, kehidupannya dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sekadar membaca Al-Quran, bukan hanya sekadar menghafaz Al-Quran, tetapi Al-Quran itu menjadikan dia berada pada siratim mustaqim, iaitu jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang tidak akan diberikan, tidak akan mampu untuk dirasuki dan diracuni oleh iblis laknatullah dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tujuan Al-Quran didatangkan kepada manusia adalah untuk menjadikan manusia itu adalah untuk menjadikan penawar kepada hati manusia. Syifa Al-Quran sebagai penawar kepada manusia, dan akhirnya dengan pembacaan Al-Quran, dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran dan benar-benar mengikuti ajaran Al-Quran, maka jadilah manusia sebagai mereka yang tenang, mereka yang dapat mengemudi dan melayari kehidupannya dengan begitu baik. Tak lain dan tak bukan adalah dengan kehidupan berdasarkan petunjuk dan pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran, juga melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, gandakan komitmen dan kesungguhan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ahli Al-Quran, bukan hanya sekadar membaca, bukan hanya sekadar menghafaz, bukan hanya sekadar mengkhatamkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang lebih utama benar-benar meyakini dan mengimani bahawa Al-Quran itu kalamullah, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada mereka yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi